a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of it? Mu'allim. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. Teacher of all mankind. أبا القاسم يا حبيبي يا محمد، يا شفيعي يا محمد، خير خلق الله محمد. يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين، يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين، يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين. He prayed while others slept, while others ate, he'd fast. While they would laugh, he wept until he breathed his last. His only wish was for us to be among the ones who prosper. Ya Mu'allim, peace be upon you, truly you are our teacher. Mu'allim. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. Teacher of all mankind. Taught us to be just and kind, and to feed the poor and hungry, help the wafer and the orphan child, and to not be cruel and miserly. His speech was soft and gentle, like a mother stroking her child. His mercy and compassion were most radiant when he smiled. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. Teacher of all mankind. أبا
teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of it? Mu'allim. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. Teacher of all mankind. أبا القاسم يا حبيبي يا محمد يا شفيعي يا محمد خير خلق الله محمد يا Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah di Masjid Kasim pada pagi ini? Sihat semuanya? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat. Dan bagaimana kita pada pagi ini sudah bersedia untuk ikuti sambungan perbincangan tentang kitab kita Al-Bidayah wa An-Nihayah. So siapa bersama dengan kita pada pagi ini? Kita ada Cik Kamaria ya. Oh, alhamdulillah. Kita ada Kak Zah kita di situ, jemaah mubarak. Kita ada Kak Yati kita. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih kepada semua jemaah ya yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Minggu lepas kita cuti kan? Jadi hari ini cuti, bukan cuti apa, Ustazah yang cuti kan, sebab ada urusan sedikit lah yang nak Ustazah selesaikan. Okey baik, jadi alhamdulillah hari ini ya muslimah kita akan masuk kepada perbincangan kita yang baru. Kita akan bincangkan tentang satu lagi ekspedisi yang diterajui oleh Khalid ibn Al-Walid ya di kawasan Iraq. Ya, so di sini kita ada peperangan Ain At-Tamar yang berada di halaman 162. Okey, ya kita berada di halaman 162 dalam satu perbincangan kita yang baru tentang ekspedisi perluasan wilayah yang diamanahkan Abu Bakar radhiyallahu an kepada Khalid ibn Al-Walid. Dan pada hari ini kita akan masuk pada satu lagi peperangan yang kita namakan ia dan para sejarawan muslim menamakan ia sebagai Ain At-Tamar. Kita berada di halaman 162. Okey, halaman 162. Sudah buka semua kitabnya?
Ya, salam Ustazah. Ya, salam semuanya. Okey, Nana kat situ. Beri salam pada saya. Okey, baik. Jadi harapnya semua sudah buka ya kitab masing-masing. Kita berada di halaman 162 dan kita akan terus masuk kepada perbincangannya di sini. Baik. Pada sesi yang lepas kita bincangkan bahawa Khalid dia menguasai kawasan yang bernama Al-Anbar. Kan? Masih ingat lagi perbincangan kita? Kita bincangkan tentang Khalid dia menguasai satu kawasan yang kita namakan ia sebagai Al-Anbar. Baik, di situ setelah dia menakluki kawasan bernama Al-Anbar itu, ya, kita dapati dia telah melantik seorang ketua di sana yang bernama Az-Zabarqan bin Badar sebagai wakil penggantinya di kota itu. Itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh Khalid ibn Al-Walid sebelum beliau keluar daripada kawasan tersebut untuk ekspedisi yang lain. Dia akan melantik seorang ketua yang lain ya untuk jaga tempat itu, barulah dia akan keluar daripada kawasan tersebut untuk meneruskan ekspedisi. Jadi kita dapati di sini dia telah melantik Az-Zabarqan bin Badar wakil di Al-Anbar. Kemudian barulah dia bergerak keluar menuju ke Ain At-Tamar. Kan, lantas dia bergerak menuju Ain At-Tamar. Baik, dan pada waktu itu ya, kota Ain At-Tamar dipimpin oleh Mihran bin Bahram Jubian. Jubian, okey, bolehlah sebut mana-mana lah, yang penting bunyi. Mihran bin Bahram Jubian yang telah menyiapkan pasukan besar yang terdiri dari orang-orang Arab sekitarnya. Jadi Ain At-Tamar ini ada, kita panggil sebagai sebuah tempat lah ya, yang diketuai oleh Mihran bin Bahram di sana, dan di situ dia telah menyediakan pasukan yang besar yang mana bukan hanya terdiri di kalangan bangsa non-Arab ya, tetapi ada juga yang Arab di dalam tenteranya. Dalam tenteranya yang disebutkan sebagai pasukan besar terdiri dari bangsa Arab. Bangsa Arab itu ramai di dalam pasukan tentera yang besar ini. Yang terdiri ya, kalau kita lihat di situ dalam kitab kita di sini, yang mana ada di dalam pasukannya di kalangan Bani An-Namir, Taghlib, Iyad dan suku-suku lain yang bersekutu dengan mereka untuk menyambut kedatangan pasukan Khalid. Menyambut ni bukan kita kata nak sambut, welcome, bukan gitu ya. Tapi maksudnya nak sambut ni ialah untuk menyambut peperangan bersemukalah dengan Khalid ibn Al-Walid yang sedang dalam perjalanan untuk menuju ke Ain At-Tamar pada waktu itu. Jadi kita dapati mereka ini adalah yang bangsa-bangsa Arab ini yang berada dalam pasukan Mihram merupakan orang yang bersekutu. Yang bersekutu ya di situ ialah, kalau kita lihat ya Muslimah di bawah kitab kita pada halaman 163 ada footnote di bawah itu. Ada nota kaki nombor 1 yang mana menjelaskan bahawa bila kita kata mereka ini bersekutu dengan Mihram di kawasan Ain At-Tamar, maksudnya ialah suku-suku yang mengikat perjanjian dengan mereka. Maksud perjanjian inilah untuk memberikan kerjasama, kan, untuk memberikan kekuatan daripada sudut ketenteraan dan sebagainya bagi membantu misi melawan pasukan Khalid ibn Al-Walid pada masa itu. Jadi maknanya yang paling ramai dalam kumpulan ataupun dalam pasukan Mihram yang merupakan ketua di kota Ain At-Tamar pada masa itu adalah tentera yang berbangsa Arab. Sehingga begini keadaannya. Pasukan musuh ini dipimpin oleh seorang panglima bernama Aqqah bin Abi Aqqah. Jadi yang di kalangan bangsa Arab itu dilantik seorang pemimpin tentera, ya, panglima tentera yang bernama Aqqah bin Abi Aqqah sebagai wakil daripada bangsa Arab yang berada di dalam pasukan Mihran bin Bahram Jubian itu tadi. Jadi di sini kita lihat begini Muslimah. Pemimpin bangsa Arab ini ya yang bernama Aqqah bin Abi Aqqah,
dia pun kata kepada Mihram, ya, ketika Khalid telah mendekati pasukan musuh, Panglima Akkah berkata kepada Mihram, apa yang dia kata? Sesungguhnya orang Arab lebih mengerti bagaimana menghadapi orang Arab. Maka biarkan kami saja yang menghadapi pasukan Khalid. Kerana pasukan Khalid ini di kalangan bangsa Arab dan mereka yang merupakan sekutu bagi tentera Mihram itu tadi di kalangan bangsa Arab juga yang dipimpin oleh Akkah bin Abi Akkah. Jadi Akkah bin Abi Akkah dia kata kepada Mihram, tak apa, kita orang Arab, kita bersemuka dengan orang Arab. Sebab orang Arab saja yang tahu macam mana nak berhadapan dengan orang Arab. Kan? Macam itulah kita Melayu dengan Melayu kan, tak apa, kita Melayu jumpa Melayu, senang cakap kan, settle, macam itulah maksudnya gitu kan. Jadi ada, kita panggil boleh ada kesefahaman lah ya di sana, nak mudah bincang, nak mudah tahu teknik dan sebagainya, cara bercakap, kita mudah faham, mungkin bahasanya begini, jadi orang Arab faham bahasa, kalau guna bahasa begini maksudnya apa dan sebagainya. Jadi sebab itu Akkah bin Abi Akkah dia menyarankan untuk beliau dan pasukannya di kalangan bangsa Arab bersemuka dengan tentera Khalid terlebih dahulu. Jadi Mihran pun menjawab begini. Mihran bukan Mihram. Mihran ni pun dia kata gini kepada siapa tadi? Kepada Akkah. Dia kata pergilah, perangi mereka. So dia berikan laluan kepada Akkah bin Abi Akkah dan pasukan tenteranya di kalangan bangsa Arab itu tadi untuk bersemuka dengan tentera Khalid ibn al-Walid. Jadi dia kata gini Muslimah kepada Akkah, tak apa, pergilah perangi mereka. Dan jika kalian perlukan bantuan, kami akan segera membantu. Okay, ni kata Mihran. Tapi orang-orang ajam ni maksudnya kita kata orang yang bukan di kalangan Arab. Kalau dalam bahasa Arab kita panggil dia orang ajam. Orang ajam ni maksudnya non-Arab. Jadi orang di kalangan orang-orang ajam ini, mereka rasa kesal dengan sikap pemimpin mereka. Siapa pemimpin mereka? Mihran itu tadi. Macam bagi mereka kata, kenapa bagi orang Arab untuk settlekan, sedangkan kita ni kan satu pasukan. Kenapa kita tak pergi sama-sama untuk berhadapan dengan tentera Khalid itu? Menang sama-sama. Kan kalau kalah sama-sama lah. Kenapa berikan seolah-olah begini Muslimah? Bagi orang-orang ajam ini, seolah-olah Mihran, ketua itu pemimpin mereka, memberikan satu keistimewaan kepada bangsa Arab itu untuk bersemuka dengan tentera Khalid. Maknanya Khalid ni berikan priority lah kepada mereka ni kan. Habis kita ni, yang non-Arab ni tak ada apa-apa ke? Tak kuat ke? Macam itulah maksudnya. Jadi orang-orang ajam ni dirasa kesal dengan keputusan yang dibuat oleh Mihran yang merupakan pemimpin mereka. Tapi Mihran ni dia licik. Apa dia kata kepada orang-orang yang ajam ni? Dia kata gini, cuba lihat dialog yang dia ucapkan di situ. Dia kata gini Muslimah, biarkan mereka bertempur. Kan? Biarkan diorang pergi. Jika pasukan mereka berhasil mengalahkan pasukan Khalid, maka kemenangan itu juga kemenangan kalian. Tak apalah, biar je diorang pergi lawan dengan tentera Khalid itu. Kalau diorang menang, korang menang juga, kan? Tapi jika pasukan Khalid berhasil mengalahkan mereka, tapi kalau Khalid menang ketika lawan dengan orang-orang Arab ini, baru kita pergi bertindak memerangi Khalid dan pasukannya yang telah kehabisan tenaga dan telah melemah. Sementara kita masih kuat. Dia kata ginilah, jadi kalau Khalid menang lawan dengan orang Arab kita lah yang kita hantar dulu tadi kan, kita barulah pergi lawan mereka. Sebab pada masa itu Khalid ni dengan tenteranya dah lemah dah tak ada kekuatan. Kita dah ada kekuatan sebab kita belum pergi keluar berperang. Biarlah orang Arab tu mati ke apa, tu biar pi dia. Tu kan, tu biar padahal muka dia orang kan. Siapa suruh pergi? Ini maksudnya siapa suruh dia orang pergi dulu? Dia yang offer diri dia. Biarlah dia orang pergi dulu. Ini dia licik. Dia kata gitu kan kepada orang-orang yang ajam tadi, yang bukan Arab tadi. Biar orang Arab dengan orang Arab biar lawan. Macam itulah. So, dia pun akhirnya, jadi bila orang-orang ajam ini dengar,
apa yang disebut oleh Mihran itu tadi, kan? Yang mana asalnya mereka tak puas hati kenapa Mihran berikan Aqqah ibn Abi Aqqah keluar terlebih dahulu untuk berlawan dengan tentera Khalid itu tadi, yang seolah-olah memberikan satu keistimewaan kepada orang Arab untuk keluar lawan dengan tentera Khalid. Habis yang kita ni orang Arab ni tak ada apa-apa ke, tak kuat ke apa ke. Jadi bila Mihran dia beritahu kepada orang-orang yang bukan Arab itu tadi tentang apa yang dia fikirkan, maka mereka berkata, oh baguslah Mihran ni, tak sia-sia kita ambil dia jadi ketua. Kan? Pandai dia tu. Bagus lah kalau diorang menang, kita pun menang juga. Tak payah kita penat-penat pergi perang. Begitu keadaannya. Ya, tak payah kita penat-penat pergi perang. Orang Arab tu dah menang kan, kita tumpang menang je lah, kita relax je. Tapi kalau diorang kalah, kita dah ada kekuatan untuk lawan tentera Khalid. Jadi begini Muslimah, kita lihat apa yang berlaku seterusnya untuk kita buktikan adakah Mihran ini betul-betul seorang panglima yang memiliki kepahlawanan ataupun keberanian atau kebijaksanaan sebagaimana yang diakui oleh tenteranya di kalangan bangsa Ajam itu tadi. Ketika Aqqah bin Abi Aqqah sedang bersiap sedia untuk berperang dengan tentera Khalid ibn Al-Walid. Khalid ibn Al-Walid ni kan, kita dapati dia terus berjalan dan kini berhadapan dengan Aqqah. Ketika itu Khalid dia berpesan kepada pasukan yang berada di sayap kanan dan kiri. Biasa dalam peperangan ini dalam peperangan Khalid ibn Al-Walid dia ada pasukan di sayap kanannya, di sayap kirinya dan ada di belakangnya untuk jaga keseluruhan keadaan dan juga untuk jaga strategi peperangan mereka agar kalau satu goyang yang lain akan jadi backup. Maknanya ada ke Khalid dia akan biarkan tak apa biar orang depan je pergi dulu, nanti diorang dah kalah baru kita pergi. Tak ada, Khalid tak begitu. Nampak tak bezanya pemikiran Khalid dan juga Mihran? Khalid dia bawa semua turun sekali dan saling jaga antara satu dan yang lain. Begitu strategi peperangan Khalid. Tapi yang menariknya di sini kalau kita lihat dalam perenggan kita pada muka surat 163 di perenggan yang ke-1, 2, 3, 4, perenggan kita yang keempat. Khalid dia kata begini kepada tentera dia. Pertahankan posisi kalian, aku akan menyerbu ke dalam barisan musuh. Tak apa, dia kata, aku sebagai ketua panglima perang, aku yang akan menyerbu ke dalam pasukan musuh yang dipimpin oleh siapa? Aqqah bin Abi Aqqah itu tadi. Arab dengan Arab ni nak lawan. Okey, Aqqah bin Abi Aqqah itu tadi yang mana dia nak supaya pasukan yang berada di belakangnya agar tetap melindunginya. Okey, pasukan di belakang dia terus lindungi dia. Jadi kalau ada apa-apa yang berlaku, pasukan di belakang sebagai backup, mereka akan serbu tolong Khalid ibn Al-Walid. So begitu caranya. Tiba-tiba Khalid maju berlari mengejar Aqqah. Sekarang ni Aqqah dia tak expect yang Khalid akan terus datang serbu kejar dia ni sekarang. Jadi dia dalam keadaan yang tidak bersedia. Seharusnya bila kita pergi keluar berperang ni, kita ni dah ada macam-macam expectation lah kan. Oh, mungkin musuh akan kejar kita, musuh akan serang daripada mana. Semua kita boleh fikirkan. Tapi sekarang Aqqah bin Abi Aqqah dia tak terfikir bahawa Khalid sendirian akan datang untuk menuju kepada dia. Dan kita dapati apa yang berlaku. Aqqah yang sedang merapikan barisan tenteranya dan menyerangnya hingga berhasil menawannya. Jadi ketika itu, Khalid dia berjaya menawan Aqqah bin Abi Aqqah yang merupakan panglima pasukan kepada bangsa Arab untuk kawasan kota Ain Tamar pada masa itu. Dan bukan bila kita kata Khalid dia berjaya menawan Aqqah, bermakna bila panglima perang ditawan, keseluruhan pasukan bangsa Arab di pihak musuh berjaya ditawan oleh Khalid ibn Al-Walid. Keadaannya begitu. Maknanya panglima perang di kalangan bangsa Arab yang dihantar oleh Mihran terlebih dahulu untuk berhadapan dengan Khalid ibn Al-Walid
berada dalam keadaan yang tewas. Jadi, apa yang dilakukan oleh Khalid? Dia segera bergerak menuju ke benteng Ain At-Tamar yang pada masa itu, benteng itu dilindungi oleh siapa? Mihran bin Mahram Jubian itu tadi. Tapi Muslimah, kita lihat begini. Apa yang dibuat oleh Mihran? Kan? Mihran ni, tadi kan dia kata, kalau tentera bangsa Arab dia tu yang dah pergi untuk lawan dengan Khalid, mereka menang, maknanya kemenangan itu dapat kita rasai juga tanpa kita perlu penat lelah untuk pergi perang. Tapi kalau mereka kalah, tak apalah, kita akan lawan tentera Khalid. Tapi sekarang adakah dia mengarahkan pasukannya untuk lawan tentera Khalid itu tadi? Malangnya tidak. Apa yang berlaku? Kita lihat begini. Ketika Mihran dia mendengar kekalahan tentera Aqqa, ya, apa yang dia buat? Dia segera turun dari benteng dan pergi melarikan diri meninggalkan benteng. Dia larikan diri ni Muslimah. Sekarang ni Mihran ni bila dia dengar, ya, bila dia dengar tentera Khalid berjaya tawan Aqqa, tadi yang asalnya dia beritahu kepada tenteranya di kalangan yang bukan bangsa Arab itu, tak apa kalau Aqqa kalah, kita keluar perang serang tentera Khalid. Tapi adakah dia perang dan serang tentera Khalid? Tidak. Bahkan dia keluar daripada benteng itu, dia melarikan diri dia. Ini perangai Mihran ni. Kan yang mana kita lihat ada patut ke pemimpin perang begini? Panglima perang begini perangainya, membiarkan pasukannya terkotang-kantil pergi, korang pandai-pandailah korang nak selamatkan diri, aku selamatkan diri aku dahulu. Ini adalah satu contoh yang tidak baik yang ada pada pemimpin. Bila dia lari terlebih dahulu menyelamatkan diri dia dan dia biarkan pasukan dia, pandai-pandailah korang nak buat apa. Yang menyebabkan pasukan Nasrani Arab berlindung di benteng pada masa itu, mereka yang terselamat dalam perangai ini, mereka pun lari masuk ke dalam benteng tersebut. Yang telah Mihran itu tadi larikan diri daripada benteng itu untuk menyelamatkan diri dia. Kita lihat begini, ya, ketika sebahagian dari pasukan Nasrani Arab kembali ke mana? Ke benteng dan mendapati benteng dalam keadaan yang terbuka, maka mereka segera masuk ke benteng dan berusaha berlindung di dalamnya. Jadi bila mereka lihat benteng di kota Ain At-Tamar pada masa itu terbuka, mereka pun lari masuk ke dalam benteng itu, sedangkan ketua mereka iaitu Mihran bin Mahram itu dah melarikan diri. Dah keluar daripada benteng tersebut menyelamatkan diri dia. Okay. Kemudian mereka lari masuk ke dalam benteng itu dan berusaha berlindung di dalamnya. Tapi Khalid kan seorang pemimpin perang yang begitu berani. Khalid kalau dia dah berperang, kita perang bermati-matian. Tak ada maknanya kalau dah perang setengah jalan kita balik. Tak ada maknanya begitu Khalid ini. Ya, dia dah bawa pasukan tenteranya ini, kita perang, kalau kita mati-matilah, tak ada masalah pun. Ini tentera muslimin begitu. Mereka semua kalau keluar berperang, jiwa mereka ialah memang tidak ada satu harapan pun bagi mereka akan pulang. Begitu keadaan jiwa keimanan mereka ketika mereka berperang. Dan kerana ketua perang mereka itu Khalid ibn Al-Walid juga begitu. Jadi, bila tentera-tentera di kalangan pasukan kota Ain At-Tamar masuk ke dalam benteng itu kan, Khalid segera mengepung benteng yang menjadi tempat perlindungan tentera pihak musuh. Khalid kepung tempat itu kan dengan ketat. Jadi apabila pihak musuh ni, tentera pihak musuh lihat tentera kaum muslimin begitu dahsyatnya mengepung benteng tersebut yang sedang mereka jadikan tempat perlindungan, akhirnya mereka menyerah kalah dan meminta untuk berdamai. Tapi Khalid taklah. Khalid kata, kalau nak damai, awal-awal lagi kita damai. Sekarang ni kita dah perang. Nak damai tak ada maknanya. Maka kalau perang dah kalah, perang maknanya kalah lah dalam peperangan. Jadi kata kalah matilah di situ, tak ada kata kalah berdamai. Sebab dah bermula dengan peperangan pada awalnya. Jadi kalau nak berdamai awal-awal lagi sebelum kita perang.
Dia begitu. Jadi Khalid ada pendirian yang sedemikian. Maka Khalid di sini kan, dia tawan bila dah kita kata dia tak terima perdamaian itu kan, dia kata kalau kalian menyerahkan diri kalian, bermakna keputusan yang hukumnya adalah berada pada tangan Khalid ibn Al-Walid. Jadi Khalid ibn Al-Walid dia hukum bunuh kepada tentera-tentera ini yang melibatkan diri yang mereka yang melibatkan diri saja dalam peperangan kota Ain At-Tamar di kalangan pihak musuh itu, dia menghukum bunuh kesemua tentera-tentera itu dan dia menguasai, Khalid ibn Al-Walid bersama dengan tentera muslimin menguasai benteng kota Ain At-Tamar yang pada masa itu didapati dalam benteng itu ada kanak-kanak yang sedang belajar kitab Injil. Kerana dalam itu ada gereja ada sebuah gereja yang dalam keadaan terkunci, sementara di dalamnya terdapat 40 anak yang sedang mempelajari Injil. Jadi Khalid dia pecahkan pintu gereja itu dan dia dapati dalam gereja ni ada kanak-kanak. Ada kanak-kanak tadi kan. Lalu kanak-kanak ini dia menjadi tawanan tentera muslimin dan dibahagi-bahagikan kepada tentera muslimin. Dan pada masa itu kita dapati ada di kalangan kanak-kanak ini yang merupakan apabila mereka besar, mereka merupakan di kalangan tokoh-tokoh ilmuwan, di kalangan ulama salaf yang membesar bersama dengan para sahabat. Yang pada masa itu mereka dibawa pulang, kemudian bersama dengan para sahabat di Madinah dan sebagainya. Antara nama yang disebutkan di sini yang merupakan antara 40 kanak-kanak yang menjadi tawanan perang itu tadi kan, ialah kalau kita baca dalam kitab kita ialah Humran. Humran ini kemudiannya dia menjadi hamba. Budak tu maksudnya hamba menjadi hamba kepada Osman ibn Affan sejak berusia 5 tahun. Dan kita juga di situ terdapat pula Sirin. Sirin inilah ayah kepada Muhammad ibn Sirin yang diambil oleh Anas ibn Malik. Dan masih banyak lagi yang kelak menjadi tokoh ternama yang dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan. Sirin, Muhammad ibn Sirin ni ialah kita panggil di kalangan tokoh-tokoh yang ada ilmu, yang menjadi tempat rujuk dalam pengajian Islam, dalam ilmu di kemudian hari. Jadi kanak-kanak ini dibawa pulang, kemudian mereka bukan kita walaupun kita kata begini, mereka di kalangan hamba, namun mereka diberikan dengan layanan yang baik. Kanak-kanak itu diberikan ilmu yang akhirnya mereka membesar sebagai tokoh-tokoh yang ternama di dalam sejarah Islam. So kita dapati beginilah muslimah. Bila tentera muslimin mereka mengambil tawanan perang, tentera muslimin tidak menjadikan tawanan perang ini sebagai hamba yang sebenar-benarnya hamba, tetapi diberikan haknya, diberikan ilmu, diberikan layanan yang baik kepada hamba. Tidak sebagaimanalah kalau kita fikir kalau hamba tu teruk kena gitu kena gini tak, bukan begitu. Inilah keadilan yang ada di dalam sistem Islam, yang mana pada masa itu peperangan bukan dibuat dengan mengikut hawa nafsu sehingga yang tidak bersalah walaupun ditawan tu kan, tapi tetap diberikan pengadilan yang baik, diberikan layanan yang baik kepada mereka. Okey muslimah, saya kira perbincangan kita agak ringkas pada pagi ini. Kita terus masuk kepada kita panggil pengajaran yang boleh kita ambil daripada perbincangan kita daripada peperangan Ain At-Tamar itu tadi. Saya nak bawa satu pengajaran daripada peristiwa ini yang boleh kita pelajari. Baik. Saya nak kata ginilah muslimah. Kita ni bila jadi seorang muslimah jangan jadi talam dua muka. Talam dua muka tu apa Ada sesiapa boleh berikan kepada saya dengan jawapan? Ni saya tanya. Okay, saya minum air sekejap. Apa maksud talam dua muka? Kak Zah boleh berikan saya jawapan? Boleh type di ruangan komen di situ. Nanti admin boleh paparkan jawapannya. Mungkin kita ada Cik Kamaria tadi ataupun Kak Ram yang ikuti kuliah kita pada pagi ini. Cik Salima ataupun Kak Norah kita di situ beri salam pada saya. Ataupun sesiapa sajalah yang ikuti kuliah kita pada pagi ini. Apa maksud talam dua muka? Ada sesiapa nak berikan jawapan?
Ustazah tunggu di sini. Nak kena Google ke? Tak landa muka ya. Ni bukan kuih talam ya, Muslimah. Bukan kuih talam. Jangan ingat kuih. Kita tak bincang tentang kuih. Tahulah lapar ya. Okey, baik. Ada tak sesiapa nak berikan jawapan untuk saya? Cakap lain, buat lain. Okey, Zakia berikan jawapan di situ. Cakap lain, buat lain. Ada lagi? Okey, Nana berikan jawapan. Depan baik, belakang jahat. Okey. Oh, ada pula orang lelaki kat sini bagi jawapan. Kuliah untuk Muslimah ya. Dua watak dalam dua situasi. Okey, boleh juga. Terima kasih Abu Sofiah di situ. Mungkin kot. Ha je gelak. Okeylah, boleh dah juga. Depan orang lain, belakang orang lain. Boleh juga. Ada jawapan yang lain? Ada jawapan yang lain? Assalamualaikum Ustazah. Buat baik pada dua-dua pihak. Buat baik pada dua-dua pihak. Okey. Boleh juga terima, cuma boleh dijelaskan lagi jawapan itu. Dia ada satu point je yang tu. Saya kira yang jawapan-jawapan di atas dia boleh menyokong kepada jawapan Kak Safura. Kak Ram sebut habis tu, bermuka-muka, buat baik depan, belakang jadi musuh. Hampir. Sedap pula dia bagi. Hampir lah mu ni doi. Depan lain, belakang lain, bermuka-muka. Ada berapa muka tu Kak Ram? Sampai bermuka-muka. Merujuk kepada hipokrasi lah khususnya. Okey. Orang yang sifatnya depan lain, belakang lain. Okey. Perwatakan yang berbeza bila berhadapan dengan orang. Boleh juga. Kira bagi saya jawapan di sini semua sama sahaja ya. Cuma dengan ayat-ayat yang berbeza lah. Dengan penggunaan ayat berbeza. Kak Nora kata apa? Depan baik, belakang mengata kita. Allah, ni jahatnya, geramnya kita ya. Kalau orang macam tu kan, betul tak? Rasa nak cili-cili je dia tu. Okey. Baik. Sifat hipokrit. Okey. Fatimah sebut di situ, sifat hipokrit. Baik. Terima kasih ya kepada jawapan-jawapan diberikan kepada saya. Saya boleh terima semua jawapan di sini. Kita boleh terima semua jawapan di sini, maknanya dia saling kuat menguatkan antara satu dan yang lain ya, jawapan diberikan. Depan lain, belakang lain. Saya nak fokuskan kepada sikap dan sifat siapa di sini. Siapa boleh berikan jawapan? Kalau ikuti perbincangan kita, saya nak fokuskan kepada sifat dan sikap siapa. Kita ada beberapa watak dalam discussion kita tadi. Sekarang kita nak fokuskan pada sifat dan sikap siapa dalam kisah kita. Syaitan? Bukan. Ada beberapa nama watak yang kita sebutkan tadi. Watak siapa yang kita nak highlightkan untuk pengajaran kita pada pagi ini? Mihran, Masya Allah, Tabarakallah. Okey, kita nak fokuskan tentang sifat dan sikap Mihran. Terima kasih Kak Zah di atas jawapannya. Mihran bin Mahram Jubian itu tadi, yang mana sikap dia bukan main lagi. Kan? Depan Aqah bin Abi Aqah, dia baik tadi kan? Bila Aqah bin Abi Aqah kata tak apalah kita pergi dulu untuk lawan kan. Dia sebagai pemimpin perang pun dia kata apa? Tak apa, korang pergi dulu. Nanti kita susuli ke. Ada apa-apa panggil kita. Nampak tak dia kata gitu. Sebenarnya dia ni pengecut. Dia penakut kan. Dia nak mengambil kesempatan dalam kesempitan itu tadi. Dia kata tak apalah pergi. Bila di kalangan bangsa dia sendiri tanya, kenapa bagi orang Arab pergi? Kenapa kita tak pergi? Dia pun cakap lain pula kepada bangsa Arab tu tadi kan. Dia kata apa? Tak apa, kalau diorang menang, kita menang sekali, senanglah kita. Kan tak payah kita nak penat-penat pergi perang. Kalau mereka kalah, barulah kita pergi. Tapi, bila tentera Aqah bin Abi Aqah kalah, adakah dia keluar pergi berperang? Tak. Dia tinggalkan tentera dia. Dia larikan diri. Pandai-pandailah korang nak hidup. Macam itu perangai dia. Depan lain, belakang lain. Maknanya apa yang dia ucapkan tak sama sebagaimana apa yang ada pada diri dia. Dan kita Muslimah jangan jadi insan yang begini sifatnya. Kita hidup di dalam masyarakat, kita ada teman-teman, kita ada ahli keluarga, adik-beradik kan. Pastikan sifat ini bukan sifat kita. Kerana apa?
sifat ini adalah sifat ya yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah sifat yang seburuk-buruk manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syarran nasi dzul wajhaini alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin." Manusia yang paling buruk adalah yang bermuka dua. Tadilah kan talam dua muka. Sekali lagi ya, ni bukan kuih talam. Okey. Tadi ya, talam dua muka. Manusia yang paling buruk adalah yang bermuka dua. Dua muka ni. Yang mendatangi kaum dengan muka tertentu dan mendatangi kaum lainnya dengan muka yang lain. Dia ada, tadi Kak Ram kata bermuka-muka. Ada banyak topeng dia ni. Dengan Aqah bin Abi Aqah lain. Dengan tenteranya di kalangan Ajam tadi lain Mihran tu kan. Lepas tu bila berlaku sesuatu perkara yang lain pula jadi dia. So unexpected lah, tak sangka macam gitu pula perangai dia ni kan. Dia pergi tinggalkan kita pula tentera ni. Ingatkan berani, ingatkan licik, rupanya penakut. Tinggalkan kita. Ini adalah perangai yang disebut oleh Nabi SAW sebagai seburuk-buruk manusia. Jika dalam riwayat-riwayat hadis yang lain dikatakan bahawa inna syarran nas indallahi yaumal qiyamah, ada disebutkan dengan redaksi yang sedemikian bahawa ini adalah seburuk-buruk manusia di sisi Allah pada hari kiamat, yang mana dia ada dua wajah. Dengan orang yang ini lain, dengan orang yang itu lain. Kita jangan begitu muslimah. Kita bila ada persahabatan, kita ada ukhuwah di kalangan kita kan, dengan mana-mana orang pun lah. Kita jangan depan orang tu lain, belakang dia lain. Depannya bukan main lagi, manis. Sakinah, cantik engkau pipi kau gebu. Alah, aku suka tengok engkau, pandai engkau Syarah. Bagus engkau, Masya Allah. Belakang kita, terus dia kata apa dengan kau? Dia kan dia bagus sangat, menyampah aku tengok muka dia hari-hari keluar dekat Facebook. Ya Allah, macam dah tak ada orang lain, asyik muka si Sakinah tu je. Ada orang begitu muslimah. Kan ada orang begitu. Dia depan kita bukan main lagi cakap manis, puji kita, kan angkat kita lambung sana, lambung sini. Belakang kita, na'udzubillahi min zalik. Dahsyat perangai dia. Seburuk-buruk manusia itu Nabi kata. Belakang kita bukan main, dia kutuk kita, dia pijak kita. Allahu Akbar. Ada orang begitu. Kita jangan jadi insan yang sedemikian. Ya? Sekarang memanglah orang tak nampak muka kita kan. Orang nampak muka kita. Tapi orang tak nampak juga sebab kita pakai pelitup. Orang pakai pelitup. Sekarang ni, maksud saya di dunia ini, orang tak tahu perangai kita muslimah. Ya, di dunia ini orang tak tahu perangai kita bagaimana. Tapi di akhirat kelak, semuanya akan terbongkar siapa kita sebenarnya. Tapi kadang-kala, orang yang begini, dia tak selamat. Di dunia lagi Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan bagaimana perangai dia. Tak selamat kita ni kalau kita ada perangai yang begini. Orang akan beritahu kita kan, kau tahu je kau jangan baik-baik dengan dia tu tau. Kita pun kena berhati-hatilah ya muslimah bila kita ni ada rakan yang begini. Sebab orang yang begini dia selalunya gunting dalam lipatan. Banyak betul dia punya peribahasa begini. Gunting dalam lipatan ni. Kan dia memang musuh dalam selimut tu. Satu lagi peribahasa keluar. Dia musuh dalam selimut. Kita tak sangka dia itu sebenarnya jahat. Sebab kita ingatkan dia baik lah. Kita ada lah kawan dengan dia kan. Luahkan perasaan, kongsi itu, share sana, share sini. Rupa-rupanya dia jahat. Rupa-rupanya dia jahat. Dan kita, macam ni lah muslimah. Kita memang kalau orang lain tu kita tak tahulah ya perangai dia bagaimana. Mungkin dia di kalangan yang bermuka dua itu tadi. Yang penting sekarang saya nak highlightkan ialah kita ni bagaimana diri kita. Jangan kita jadi sebagai ini. Ya, jangan bila saya mengajar ni saya kata okey itu orang lain biarkan. Kita jangan kata sosok je gitu tau, sosok je gini. Okey itu fine, itu dia. Sekarang kita ni macam mana muslimah? Ya, jaga diri kita, pastikan ya diri kita ini memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Kita bila berteman, kita berkawan, kita ada ukhuwah. Persaudaraan dalam Islam ini ikhlas kerana Allah. Kita sayangi kawan kita di kalangan muslimah ni kan, sayang yang betul-betul kerana Allah. Sebagaimana kita sayang diri kita. Sebab itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW.
Apa kata Nabi? Nabi kata, Nabi jadikan ia sebagai antara ciri-ciri kesempurnaan keimanan seseorang. Apabila mereka itu berteman, mereka berukhuwah, mereka bersahabat. Nabi kata begini, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidaklah sempurna keimanan seseorang dari kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kita kasihi saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Jadi kalau orang yang dia bermuka dua tadi itu tadi kan, sebagaimana yang Nabi sebutkan dalam hadis yang sebelumnya yang dah saya kongsikan tadi, dia tak begitu, dia tak ada ciri-ciri yang begini. Sebab apa? Dia tak sayang kepada orang tu tadi sebagaimana dia sayang pada diri dia. Dia mementingkan diri dia sendiri, dia mementingkan keuntungan diri dia sendiri. Bagi dia nak jadi apa dengan orang lain tu, itu kau punya pasal lah kan. Yang penting aku selamat. Nampak tak Mihran tadi begitu? Yang penting aku selamat, yang penting aku ni dapat keuntungan untuk diri aku sendiri. Apa nak jadi pada orang lain, itu terserah pada dia. So kita kalau betul-betul orang yang beriman kepada Allah, ya kita dengan insan di sekitar kita, yang kita kasihi kan, maksud saudara ni ialah saya nak ambil pada setiap aspek lah ya muslimah. Tak kira sama ada dia itu rakan kita, teman kita ataupun ahli keluarga kita, kan? Kita akan kasihi mereka sebagaimana kita kasihi diri kita sendiri. Sebab kita adalah orang yang beriman. Dan kalau kita tahu perkara itu boleh menyebabkan kita sakit, boleh menyebabkan kita rugi, boleh menyebabkan kita mati, boleh menyebabkan kita ini disakiti oleh orang lain, kita juga tidak mahu saudara yang kita kasihi akan mendapat perkara yang sama. Sebab itu kita jaga ya hubungan persaudaraan antara kita dan persaudaraan antara orang yang ada di sekitar kita. Lebih-lebih lagi kalau kita berada dalam satu tim. Macam tadi kan dalam pasukan tentera. Sekarang kita tak payah cakap pasal pasukan tentera lah. Apa-apa pun tim, pasukan yang kita ada. Ya. Apa-apa pasukan tentera. Mungkin kita belajar di kalangan muslimah, kita ada teamwork. Okay, kita ada teamwork. Maknanya kita buat assignment dan sebagainya. Ataupun mungkinlah nak rewang-rewang pada sekarang boleh rewang ke? Tak boleh rewang lah. Apa-apalah kan yang kita ni yang memerlukan kepada kumpulan untuk buat apa jua pekerjaan. Bermakna di situ kita tak boleh pentingkan diri kita sendiri. Ya, tak boleh pentingkan diri sendiri yang mana kesemua ahli dalam pasukan itu perlu bekerja sama. Supaya dapat merealisasikan misi dan visi yang ada pada pasukan yang sedang kita duduki itu. Jadi ini yang diajarkan oleh agama kita. Sebab itu Nabi pesan gini, kita ini bila kita ada teman, kita ada kawan, ahli keluarga, kita kena hidup susah, senang bersama. Jangan hanya kita ni nak senang aja. Tapi bila part kita susah, kita tinggalkan kawan kita, ya kita biarkan teman kita, kan? Bila part dia susah, kita tinggalkan dia, kita biarkan dia. Sebab apa? Kita cuma nak yang senang-senang, yang happy-happy sahaja dengan teman-teman kita. Ataupun dengan ahli keluarga kita. Bila mereka susah, kita tinggalkan. Itu bukan ciri-ciri seorang mukmin yang betul-betul ada kesempurnaan iman dalam diri mereka. Maka di sini Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Perumpamaan orang yang beriman. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi. Orang-orang mukmin dalam hal yang saling mencintai, iaitu saling kasih mengasihi itu tadi kan, yang dah saya kongsikan hadisnya sebelum itu, ya, yang mana dia sayang saudara dia kasihi saudara sebagaimana dia kasihi diri dia sendiri. Dan Nabi kata apa? Mereka ini dalam hal mencintai, mengasihi dan juga menyayangi antara satu dan yang lain, dia umpama satu jasad, satu tubuh. Bagaimana keadaannya? Di sini Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi
bisahari wal humma. Yang mana kita dan saudara kita, yang mana kita ni orang-orang yang beriman, bila kita kata kita ni sayang, kita kasih mengasihi, kan, kita mencintai itu tadi kan, diumpamakan seperti satu jasad. Okey, diumpamakan seperti satu jasad. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga. Tidak boleh tidur dan demam, itu turut merasakan sakitnya. Kita kalau sakit bagaimana keadaan kita? Kepala sakit, ya. Tapi kita kalau sakit kepala ni Muslimah, boleh duduk depan laptop tak buat kerja? Ni saya cakap untuk diri sendiri ya. Boleh tak kita kalau kepala sakit ke apa kan? Kepala sakit, mesti orang kata, alah kepala kau je yang sakit, bukannya tangan kau sakit. Mesti bukan tangan kau sakit. Kan bukan mata kau sakit sampai kau tak boleh baca kitab pun, sampai kau tak boleh menaip nak buat slides pun. Kan kepala kau je sakit, tapi kepala kita sakit. Adakah tangan, mata kita, badan kita boleh betah duduk di hadapan laptop ataupun menghadap kitab? Tak boleh. Kan? Sebab dia menyebabkan keseluruhan jasad kita turut sakit sekali. Sama juga bila kita ni dalam persahabatan, dalam persaudaraan, dalam ahli keluarga kan, bila teman kita susah, kita pun turut rasanya. Ya, turut sekali merasai apa yang dirasai oleh kawan kita itu tadi. Sebab kita dan dia seperti dalam satu jasad. Mungkin kawan kita tu terletaklah dia tu umpama tangan kita lah. Bila tangan kita sakit, bermakna kita juga akan turut merasai kesakitan yang dihadapi oleh teman kita. Bila dia susah, kita pun akan turut merasai kesusahan itu. Dan hal ini, bila seseorang dia ada bermuka-muka tadi, dia takkan dapat rasa semua ini, Muslimah. Ya, dia takkan dapat rasa semua ini. Kalau kawan dia susah ke, kawan dia sakit ke apa, dia akan biarkan. Sebab dia memang tak nak pun merasai. Dan dia pun memang dah daripada awal tadi kan, muka dia tu muka bermuka-muka, depan lain, belakang lain. Jadi apa halnya aku nak rasa macam mana kau rasa? Orang yang bermuka dua begitu keadaan dia. Jadi bahaya sebenarnya orang yang begini. Ya, dan kita pun tak nak mendapat gelaran seburuk-buruk manusia di hari kiamat tu kelak di sisi Allah. Sebab mereka yang seburuk-buruk di sisi Allah ini tidak mendapat bantuan Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Jadi kita, ya Muslimah, pengajaran daripada kisah yang kita pelajari pada pagi ini, dia sebenarnya mengajar kita untuk menjadi seorang Muslimah yang benar-benar ikhlas. Ketika kita berteman, ketika kita bersaudara, ya, ketika kita ada kita panggil ukhuwah lah, ada hubungan persaudaraan antara satu dan yang lain. Sama juga dengan non-Muslim ya. Jangan kata tak apa ni kita orang ataupun tadi tak apa kita Melayu dengan Melayu je, dengan orang lain tak apa, boyan dengan boyan, Jawa dengan Jawa, tak apa orang lain bangsa lain tu bangsa dia lah. Okey, bangsa-bangsa lain tu kita tak payah, kita dengan kita geng-geng kita je kan. Tak boleh begitu. Sebab kena ingat, dalam agama kita tidak mengajar kepada kita tentang warna kulit, keturunan, bangsa. Ya, kita semua adalah sama. Yang membezakan kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Even kita kata dia agama lain sekalipun, tak boleh kita kata, Ustazah kalau dia agama lain boleh ke kita tak ikhlas dengan dia kalau kita kawan dengan dia? Tak boleh jugalah. Mana boleh gitu. Sebab orang yang beriman je bukan begitu. Nabi SAW dengan agama lain, Nabi tidak begitu. Kan? Apa-apa pun yang Nabi, interaksi yang Nabi lakukan dengan bangsa lain, dengan agama lain, ya dengan agama lain, agama Yahudi ke, yang orang musyrikin ke apa kan, Nabi tetap berlaku baik kepada mereka. Ya, Nabi tetap berlaku baik kepada mereka. Tak ada pun Nabi kata tak apa kita depan dia, nanti belakang ni kita jahat dengan dia. Tak ada pun begitu Nabi buat. Nabi tak tunjukkan dengan contoh-contoh yang sedemikian kepada kita. Ya, jadi maknanya kita ni perlu ada sifat dan sikap saling kasih mengasihi. Yang mana dengan sifat saling kasih mengasihi itulah yang membenamkan, yang menghapuskan sifat dan sikap dua muka
yang ada pada diri seseorang. Maksudnya kalaulah kita ni ada plan ke apa kan, kalau kita ada plan nak buat perangai-perangai tak baik begini kan, depan lain belakang lain, maknanya kita ingat balik, oh ini tak bagus ni buat gini, akan jadi seburuk-buruk manusia di sisi Allah. Nabi SAW sebutkan juga tentang kualiti keimanannya. Dan kalau boleh kita nak jadi seorang muslimah yang Masya Allah tabarakallah daripada sudut keimanannya. Dan keimanan kita sendiri yang jaga muslimah. Ya, kena ingat itu. Kita sendiri yang jaga, orang lain dia tidak ada, kita panggil keterkaitannya dengan keimanan kita. Letaklah berpuluh-puluh ustazah pun yang nak membebel depan kita ni, kalau iman kita dah gitu tak boleh, kalau kita sendiri tak nak betulkan keimanan kita, dia tak jadi muslimah. Kita sendiri yang betulkan. Ya, diri kita sendiri. Orang lain tidak. Kita ni hanya cuma berikan panduan, kita cuma berikan perkongsian, tugas kita cuma berikan satu kesedaran, berusaha untuk bantu supaya kita dapat jalan yang betul. Tapi kalau diri kita sendiri yang tak nak, terpulang kepada diri masing-masing. Cuma bagaimana yang biasa saya kata, kita sendiri yang pilih. Kita nak sesuatu yang menguntungkan kita dunia akhirat, ataupun kita nak sesuatu yang merugikan kita dunia dan akhirat. Itu juga terpulang pada diri kita. Ya, okey muslimah, itu saja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatian semuanya, di atas kehadiran semua yang mengikuti kuliah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati masanya untuk pagi ini dan seterusnya lah hingga ke malam hari, di atas ilmu ataupun di atas penyertaan untuk mengikuti sebuah majlis ilmu. Okay, mudah-mudahan ada ketenangan, ada kita punya kedamaian dalam jiwa, kerana ada ilmu dalam hati kita. Okey, saya rasa itu sahaja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kelapangan masa dan kesihatan untuk kita bertemu sekali lagi di ruangan ini pada minggu hadapan. Okey, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.